Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi hadirin insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan hamba sihat no? Malam ni kurang sikit no? Cuti ke no? Deepavali ya. Tapi memang kereta atas jalan banyak kereta. Saya nak main tadi pun lambat dah, banyak kereta. Jelah kita baru lepas PKP. Jadi cuti-cuti ni banyak orang ambil peluang lah untuk bersama bercuti dengan keluarga. Bismillah. InsyaAllah malam ni kita sambung. Kita berada di mana tuan-tuan? Di mana tuan-tuan? Yang saya tanda 109 ya? 109 Jawi 109 nombor 5. Kita di bawah tajuk besar bab 14 kitab kita lah, Asas Aqidah Islam. Bab 14 pemilihan Rasul dan tugasnya. Ini bab kita. Dan kita berada di subtopik ataupun subbab kita adalah Rasul daripada jenis manusia. Kenapa Allah Ta'ala pilih Rasul daripada jenis manusia, bukan daripada jenis malaikat ataupun jin. Jadi kita dah bincang lah tuan-tuan. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan, kita sebut dah. Dalam banyak-banyak makhluk, malaikat lah yang paling, manusia lah yang paling elok kejadian dia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami jadikan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Tidak ada kejadian yang sebanding dengan manusia. Manusia lah kejadian yang paling terbaik. Baik, kemudian yang kedua, menurut peraturan alam juga, pemimpin ni daripada jenis yang sama. Kalau harimau, pemimpin dia harimau lah. Kalau singa, singa lah. Kalau semut, semut lah. Kalau anai, anai lah. Kalau jin, jin lah. Tapi kalau manusia, manusia lah. Itulah sunatullah Allah pada alam ni. Hatta malaikat pun ketua dia malaikat juga, itu Jibril alaihi salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni kita bincang lah tuan, saya sebut ya, supaya lebih senang bagi untuk Rasul mengajar hukum hakam. Senang nak mengajar, nak ajak buat puasa, buat semayang, senang nak mengajar. Nak ambil wudu macam mana. Kalau nak jin macam mana, jin tangan dia lain tuan-tuan, bukannya sama. Ada sahabat Nabi kan, yang mana dia dia pernah Ubay bin Ka'ab, yang Rasulullah suruh dia jaga harta zakat. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yang mana malam tu main jin, dia tangkap jin. Bila disuruh tangan dia tangan kaldai. Jin tu tangan kaldai. Ubay bin Ka'ab tanya, macam ni ke rupa? Ya, dia kata macam ni lah rupa dia, tangan kaldai. Dia jin ni macam-macam rupa tuan-tuan. Dia macam-macam rupa. Dia bukan sejenis, macam-macam jenis rupa dia. Kalau tangan macam kaldai, macam mana nak tunjuk ambil semayang macam mana? Panjang dia lagu mana? Dia senang manusia tuan-tuan. Kemudian yang keempat, supaya lebih mudah manusia percaya kepada kerasulan mereka dengan adanya mukjizat. Ada mukjizat, senang percaya. Kalau jin
orang boleh kata hang jin hang boleh lah buat, hang malaikat boleh lah buat. Tapi bila manusia, sama-sama manusia, bila ada benda yang pelik, maka ini satu keajaiban. Macam Quran, macam boleh hidupkan orang yang mati, sembuhkan orang yang buta, keluar air di jari-jari Rasulullah, belah bulan, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi malam ni kita yang kelima tuan-tuan. Kita dah baca yang keempat tu, kita hurai dah. Malam ni yang kelima. Kenapa Rasul dilantik daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan makhluk lain? Baik, yang kelima, manusia sendiri. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin, kata pengarang, manusia sendiri tentulah lebih tahu tentang selok-belok hal sesama manusia dari segi keperluan hidup, makan dan minum dan sebagainya. Jadi manusia lebih tahu bagaimana keperluan manusia, makan, minum, tidur dan sebagainya. Manusia lebih tahu berbanding dengan jin dan malaikat. Kalau malaikat macam mana? Malaikat dia tak tidur. Malaikat dia tak tidur. Macam mana tuan-tuan dia tak tidur? Dan malaikat tidak ada nafsu. Malaikat nak ajak jaga pandangan, macam mana? Malaikat dia tak ada nafsu. Rasulullah tuan-tuan manusia. Hatta Rasulullah pernah ajak kita kan, satu cara yang menarik, yang mana pernah satu ketika baginda Nabi SAW duduk dengan para sahabat dia. Tiba-tiba Rasulullah bangun seketika, masuk dalam rumah dia. Sebab rumah Nabi ni dia dekat dengan masjid. Tuan-tuan yang pernah sampai ke Mekah, ke Madinah, tuan-tuan sampai di Madinah, di Raudah tu kan, dekat dengan kubur Nabi tu. Kubur Nabi itu adalah rumah Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha, rumah tu. Jadi Rasulullah bangkit daripada masjid, masuk rumah dia. Selang apa lama, Rasulullah keluar balik, rambut Rasulullah basah, ada kesan air lah basah. Jadi sahabat pun tanya kenapa. Jadi Rasulullah ajak tuan-tuan pada kita. Rasulullah kata, tadi masa duduk dengan para sahabat, ada lalu seorang perempuan yang cantik. Sampai Rasulullah tengok dia cantik, orang perempuan yang ada rupawan. Maka Rasulullah tengok dia cantik, maka Rasulullah pergi pada isteri dia dan menggauli isteri dia. Dan kemudian Rasulullah mandi wajib, datang balik kepada sahabat Nabi. Jadi Rasulullah ajak kita sebagai manusia, kalau kita keluar mana-mana, kita nampak orang perempuan yang mengkagumkan kita, tertarik hati kita pada perempuan, maka datangilah isteri kita. Sebab sama je, apa yang kita akan dapat kat perempuan tu sama aja dengan apa yang kita akan dapat pada isteri kita. Dia tak ada benda yang lebih. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya orang yang kahwin lebih 1, 2, 3, 4, hujung je dia mesti kata orang perempuan ni sama ya. Dia akan sebut macam tu. Cuma kita ni lumrah lah. Kita ni kalau benda yang kita tak ada, kita nak sangat, betul tak? Manusia. Tapi bila dah ada baru kita faham. Gitulah. Baik, jadi tuan-tuan nak ceritanya, manusia faham lah. Maknanya dia kalau ada kehendak nafsu dan sebagainya, kita ada jalan yang halal. Seperti mana kita boleh dapat pada yang lain, sama juga apa yang kita akan dapat daripada isteri kita. Baik, jadi manusia faham tuan-tuan keperluan manusia. Kalau malaikat macam mana dia tak tidur? Dan Rasulullah pun bangkit malam jadi contoh bagi kita. Betul tak? Puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis. Kemudian Rasulullah juga bangun, Rasulullah tidur dan Rasulullah juga bangun. Kan ada orang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumpa isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, tanya bagaimana ibadah Nabi. Jadi kata isteri Nabi, Rasulullah ni dia apa? Puasa dan dia berbuka. Laki yang pertama kata, kalau Rasulullah yang dijamin syurga ni, yang apa, tidak ada dosa, maksum pun, dia ada puasa dan dia buka. Kita manusia biasa, kita kena puasa. Aku puasa, aku takkan buka lah. Puasa tu puasa sunat. Yang kedua tanya bagaimana ya Rasulullah lagi. Kata Rasulullah juga kahwin. Kata lelaki yang kedua, dia kata, aku demi Allah aku tak mau kahwin, nak beribadah aja. Rasulullah tak apalah kahwin, dia maksum, dijamin syurga. Kita ni siapa? Tak mau kahwin. Yang ketiga pula tanya bagaimana ibadah malam. Rasulullah tidur dan Rasulullah bangun malam.
Yang ketiga kata demi Allah dia tak mau tidur malam, dia nak ibadah, semangat tu. Sedangkan Rasulullah yang dijamin syurga ni pun ibadah macam tu, kita macam mana, banyak dosa. Macam itulah. Bila Rasulullah dengar, maka Rasulullah tegur kan. Rasulullah kata, aku manusia yang paling bertakwa di kalangan manusia. Di kalangan kamu Rasulullah paling bertakwa sekali. Tapi Rasulullah juga kahwin, Rasulullah juga puasa, ada hari Rasulullah tak puasa. Rasulullah juga solat malam, ada je hari juga Rasulullah masa juga Rasulullah tidur. Ni manusia tuan-tuan. Kalau malaikat macam mana? Dia lain tuan-tuan, malaikat. Jin lain. Hatta jin makan lain. Jin dia bukan makan sama dengan kita. Macam mana jin makan? Jin makan tulang kan, dia makan tulang. Dan najis kering tuan-tuan, najis kering. Sebab tu kita tak boleh istinja dengan najis kering. Itu makanan jin. Dia najis kering, najis kambing ke, najis unta yang kering-kering tu, najis lembu ke, itulah makanan jin. Termasuk juga tulang dan asap. Itu makanan jin. Kalau Rasul di kalangan jin, macam mana nak cerita tuan-tuan tentang apa? Mana haiwan yang halal dimakan, mana haiwan yang haram dimakan. Kita manusia macam-macam kita makan tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, senang bila manusia datangnya Rasul daripada kalangan manusia. Boleh ajak bagaimana nak jaga nafsu, bagaimana nak lempiaskan nafsu di jalan yang halal dan sebagainya. Baik, kiranya Allah utuskan Rasul dari jenis malaikat atau jin dan lainnya, maka sudah tentu akan menjadi kesusahan pula kepada manusia hendak mencontohi pembawaannya. Susahlah nak ikut. Malaikat saya sebut kat tuan-tuan di langit, ada yang rokok dah beribu-ribu tahun dia rokok, dah ribu tahun dah rokok. Ada yang sujud dah beribu-ribu tahun. Dan kita tahu kan bila kisah Isra' dan Mi'raj, waktu Rasulullah naik ke langit yang pertama, yang kedua sampai langit yang ketujuh tu, kan dia ada apa? Di atas tu Baitul Ma'mur, betul tak? Baitul Ma'mur ni betul-betul atas Kaabah. Kaabah kita ni betul-betul Kaabah kita naik langit pertama, 2, 3 sampai langit ke-7 tu, betul-betul atas itu ada Baitul Ma'mur. Kalau Baitul Ma'mur tu jatuh, hempap Kaabah. Betul-betul di atas Kaabah. Tapi di langit ke-7 tu, kan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik sampai ke langit ke-7 tu, jumpa Nabi Ibrahim kan sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim tengah bersandar. Kalau kita Kaabah lah tuan-tuan, Baitul Ma'mur Kaabah bagi para malaikat. Baitul Ma'mur Kaabah bagi para malaikat. Jadi Rasulullah tengok, Rasulullah tengah bersandar di Baitul Ma'mur, nampak 70,000 malaikat masuk. Sehari 70,000 malaikat masuk tawaf. Lepas keluar tak boleh masuk dah selama-lamanya. Pasal apa? Pasal malaikat tersangat-sangat ramai. Sehari 70,000. Yang mana dah masuk tak boleh masuk dah. Kalau masuk 2 kali, akan ada malaikat yang tak sempat masuk sampai hari kiamat nanti. Jadi nak bagi turn, malaikat hanya sekali saja boleh tawaf di Baitul Ma'mur, sehari 70,000. Yang lain nak bagi malaikat lain pula. Nak cerita tuan-tuan, tak sama dengan kita. Kemudian dia teruskan ibadah. Yang rokok, yang berdiri, dia tak ada penat, dia tak ada letih. Susah kita nak contoh dia tuan-tuan. Dia pun tak makan, dia tak minum, dia tak ada nafsu. Macam mana kita nak contoh dia? Baik, kemudian kerana kejadian mereka itu berlainan dengan kejadian manusia, tak sama. Manusia, jin daripada api, malaikat daripada cahaya, kita daripada tanah. Kejadian pun dah berbeza. Macam mana kita nak contoh? Rasulullah tunjukkan cara nak ambil wudu, cara semayang. Rasulullah tunjuk tuan-tuan. Kalau lain kejadian, macam mana kita nak tengok? Anggota sujudnya, anggota wuduknya, cara nak mandi wajibnya. Baik. Kemudian sifat kemanusiaan yang terdapat kepada para rasul seperti makan, minum, berkahwin dan sebagainya, itu bukanlah sahaja menyenangkan para rasul itu menjalankan tugas mereka, malah menyenangkan manusia yang menjadi umat untuk mengambil petunjuk. Nampak? Jadi rasul ni ada apa? Rasul juga makan dan minum. Kita makan, rasul pun makan. Kita minum, rasul pun minum. Malah rasul juga berkahwin. Baginda Nabi SAW, isteri ada 11. Waktu Rasulullah wafat, yang meninggal masa Rasulullah hidup 2 kan, Khadijah dengan
Saya teringat lagi seorang, dua orang kan yang meninggal waktu Rasulullah masih hidup, Zainab binti Khuzaimah kan. Tapi dua orang yang Rasulullah meninggal, Rasulullah hidup, dua orang meninggal, wafat. Jadi waktu Rasulullah wafat, ada 9 orang yang menjadi ummul mukminin. Dan mereka tak boleh kahwin dah setelah wafatnya Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha, waktu Rasulullah wafat, umur dia baru 18. Dia meninggal umur 63 tu. Kira panjang tu jarak masa dia. Tapi tak boleh kahwin lah. Dia jadi ummul mukminin. Rasulullah isteri 11. Nabi Daud 100. Nabi Sulaiman 100. Ramai tuan-tuan. Kita macam mana tuan-tuan? Kita boleh kahwin 11 tak tuan-tuan? Tak boleh. Kenapa tak boleh kahwin 11? Ada orang kata 2 pun tak dapat ustaz, 11. Bukan kira tu, kira hukum tu tuan. Kira hukum tu tuan. Kenapa kita tak boleh kahwin 11? Sebab saya pernah sebut kat tuan-tuan kot dulu, dia yang kata kahwin 4, 3, 2 ni, dia bukan suruh kahwin 4. Dia menghadkan bilangan. Dia gitu. Menghadkan bilangan. Bukan maksud dia bila ayat turun ayat Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Bukan makna para sahabat Nabi yang isteri satu pakat tambah jadi 2, 3, 4. Bukan tuan-tuan. Sebab dah menjadi budaya seluruh manusia tuan-tuan di atas muka bumi ni. Kalau dia isteri satu pun dia ada simpan banyak. Kalau isteri satu pun kadang-kadang dia berselingkuh lain pula tuan-tuan. Cerita lain pula yang tu. Dia dah jadi budaya begitulah. Malah di mana-mana tempat pun isteri ramai tuan-tuan, seluruh dunia. Malah tuan-tuan tahu, dalam mana-mana kitab agama atas muka bumi ni tidak ada kitab yang menhadkan bilangan isteri. Buka lagi kitab mana pun, Bible ke, Yajurveda ke, Samaveda ke, Tripikata ke, buka kitab mana-mana tuan-tuan, tidak ada kitab yang menghadkan bilangan isteri. Hanya Quran. Dia hadkan tuan-tuan, bukan suruh kahwin 4, had. Jadi tuan-tuan, ceritanya isteri ramai. Jadi zaman Rasulullah pun isteri ramai, ada yang sampai 9, 10, 11 ramai isteri. Itu budaya orang Arab ratusan tahun, bukan orang Arab ya. Begitulah seluruh dunia sampai hari ni lah tuan-tuan. Hatta ada negara yang kata walaupun tak boleh kahwin ramai, tapi dia benarkan apa, untuk melakukan hubungan seks asalkan suka sama suka. Dia pun anggap sebagai memenuhi tuntutan biologi. Macam tu je, memenuhi tuntutan biologi. Dalam Islam bukan mana boleh macam tu. Bukan boleh nak melepaskan nafsu ni semata-mata melepaskan nafsu. Dia ada tanggungjawab dia. Dia ada cerita di sebaliknya. Sebagai suami ada tanggungjawab, sebagai isteri ada tanggungjawab. Bukan cerita semata-mata memenuhi tuntutan biologi. Sama dengan binatang tuan-tuan kalau macam tu. Binatang pun macam tu, semata-mata memenuhi tuntutan biologi. Kita bukan begitu. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Daripada tanda kebesaran Allah Taala jadikan pasangan daripada jenis kita. Litaskunu ilaiha, supaya kita ni berasa tenang, tenteram dengan pasangan kita. Dia bukan untuk dah buat hubungan seks macam tu, bukan. Untuk kita hidup tenang, aman dan tenteram dengan dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Taala jadikan antara suami dan isteri ada mawaddah dan rahmah. Itu tujuan kahwin. Suatu ulama sepakat nikah mut'ah haram. Nikah mut'ah haram. Kalau ada orang kata halal, memang keliru lah tuan-tuan. Kena kelentong ustaz kot, mana-mana ustaz. Mana ada halal nikah mut'ah, haram bil ijma'. Sepakat. Malah zaman sahabat ada dah orang yang nikah mut'ah yang kena sebat. Dah ada dah. Sebab Rasulullah dah haramkan selama 4 kali. Saya dengar ada orang tempat dia kata nikah mut'ah boleh ke ustaz? Ni ada ustaz kelentong dia ni. Nikah mut'ah haram sepakat seluruh ulama. Seluruh ulama. Saya bagi tahu sepakat seluruh ulama. Malah dalam hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an pun ada menegur Ibnu Abbas waktu perang Khaybar kan. Ibnu Abbas kata boleh lagi kot. Sayyidina Ali kata kamu keliru. Sayyidina Ali tegur Ibnu Abbas, tak boleh. Siapa yang mut'ah maka hukum dia berdosa sama dengan berzina. Ni nikah mut'ah, nikah kontrak tuan-tuan. Nikah sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, 3 hari dia letak tempoh. Dia bila letak tempoh je memang batal nikah tu. Sepakat seluruh ulama. Sekalipun masa akad tu letak tempoh, aku nikah dengan hang,
sampailah aku mati, batal nikah tu. Sebab apa tak boleh? Sebab nikah bukan sampai aku mati. Sampai ke mati bini kita tu nanti syurga dengan kita. Dia bukan sampai ke mati, sampai sudah mati pun. Baik, jadi tak boleh letak tempoh. Sebab nikah dalam Islam bukan kerja semata-mata nak puaskan nafsu. Jadi Allah Ta'ala jadikan mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah dengan rahmah? Mawaddah ni maksud dia kasih sayang yang menjurus kepada nafsu seksual suami isteri. Itu mawaddah. Rahmah ni apa? Rahmah ni maksud dia kasih sayang. Kasih sayang macam kita bila dah tua tuan-tuan. Suami pun dah 80, 70, isteri pun dah 80, 90, mungkin dah tak ada keinginan seks dan sebagainya, tapi sayang tu ada, kasih tu ada. Itulah kita panggil rahmat. Quran sebut itulah punca keperkahwinan, bukan nak sonok kena ada mawaddah dan ada rahmat. Walaupun dah tua, kita tengok ada orang kan isteri dia sakit, ada kena kanser, contohnya kanser rahim, tak boleh nak berhubungan, tapi dia sayang juga isteri dia sampai akhir hayat. Pasal apa? Itulah rahmat. Walaupun mungkin dia boleh kahwin lain, tapi pasal apa? Rahmat. Kesian bini aku susah dengan dia lama dah. Itu rahmat. Sama juga orang perempuan. Orang lelaki kalau kena buah pinggang kan, kalau buah pinggang rosak dialisis, awalnya habis lah tuan-tuan. Awalnya habis lah, out dah lah tuan-tuan, tak boleh dah lah. Tapi tuan-tuan, bila dah dialisis pun kita tengok isteri masih setia dengan suami. Pasal apa? Inilah suami dia, susah senang dah bersama. Itulah rahmat yang Allah Ta'ala jadikan sesama suami dan isteri. Bukan semata-mata nak seronok. Kalau nak seronok ni apa beza kita dengan haiwan? Dia ada tanggungjawab di sebaliknya. Hatta bila nak cerai pun ada pula iddah, betul tak? Nak cerai pula tak boleh juga bercerai waktu apa? Waktu isteri tengah haid tak boleh cerai. Ataupun tengah suci yang dah disetubuhi tak boleh cerai. Pasal apa? Pasal nak jaga. Sampai macam tu. Kalau muta'ah ni out terus tuan-tuan, haram terus. Memang haram mutlak lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, tengah apa? Kalau isteri haid cerai, memang jatuh talak, tapi berdosa. Sama juga isteri kita dah haid, dia dah bersih, kita dah bersama dengan dia, bersetubuh dengan dia, tak boleh cerai. Tak boleh. Sampai apa? Sampai dia haid balik, dia mandi, baru boleh. Tapi bila kita talak, jatuh dah? Jatuh, tapi berdosa. Sebab tu kena ingat juga, bergaduh lagu mana pun kena ingat, nak lafaz tu kena ingat. Kalau tengah haid tak boleh, haram. Talak bid'ah kan, talak bid'ah. Sama juga kalau dia suci yang kita dah sentuh, lagu mana punya bergaduh pun jangan lafaz, haram. Memanglah lafaz tu jatuh, tapi berdosa. Pasal apa Islam buat lagu tu? Supaya fikir. Masa marah ni memang tak ingat apa, betul tak? Ni kata manusia ni, manusia ajak. Kalau malaikat ajak mana kita nak faham tuan-tuan? Manusia ajak. Rasulullah di kalangan manusia ajak tuan-tuan. Sebab tu kalau dah suci, dah sentuh isteri, bergaduh, bila nak bercerai kena ingat. Isteri pun kena bagi tahu, bang jangan lupa bang. Kena bagi tahu. Supaya beringat. Tunggu dulu habis dia suci, haid nanti dah dia mandi, baru boleh lafaz. Dah lama masa, barulah orang lelaki fikir. Betul tak? Oh fikir, lama dah ni, mungkin dia tak jadilah. Baik, itu dalam Islam. Ni manusia ajak tuan-tuan. Bila manusia ajak, kita pun faham. Oh begini dalam Islam, begini syariat dia. Baik tuan-tuan, jadi dia berkahwin, makan dan minum dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya sebut tadi yang kahwin 4 itu Islam menghadkan, bukan menggalakkan kahwin 2, 3, 4, bukan. Dia menghadkan, sehingga kan kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalaulah tak ada apa-apa keperluan, yang terbaiknya adalah satu. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau ada keperluan dan sebagainya, duit pun banyak, pandailah macam mana nak bincang, nak tambah lagu mana, itu pandai-pandai lah. Kalau ada benda yang lain lah. Tapi boleh saja nak tambah 2, 3, 4. Tapi ceritanya tuan-tuan memang tanggungjawab besar lah. Dan saya jumpa ramai dah orang tuan-tuan yang kahwin 2, 3, 4. Biasanya menyesal lah, biasanya menyesal lah. Tapi dia tak boleh reverse balik. Yelah sini dah ada anak 2, 3, sini pun dah ada anak, takkan nak abaikan. Baik, jadi tuan-tuan ceritanya boleh kahwin 2 sampai 3, 4, tapi ingat tanggungjawab dia besar.
Sanggup terima tanggungjawab, silakan. Cukup kemampuan zahir dan batin, silakan. Baik, kemudian hukum-hukum dan segala contoh tauladan yang baik dari rasul-rasul itu sendiri. Jadi boleh belajar hukum-hukum dan contoh teladan baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 7, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Maksudnya kebodohan kaum musyrikin itu, mereka berkata, kenapa rasul itu makan? Kenapa rasul ini makan, minum dan berjalan membeli belah di pasar-pasar seperti orang yang lain? Ini sebab kenapa zaman dulu orang tak beriman. Sebab dia tengok Nabi ni macam dia. Tu dia kata mali hadzal rasul. Ni ke rasul? Yakulu ta'am, kita makan dia makan. Kita makan kurma dia makan. Kita makan bubur dia makan bubur. Kita minum susu dia minum susu. Ni ke rasul? Sama. Wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar. Sebab Rasulullah memang berjalan di pasar, sebab Rasulullah meniaga. Rasulullah waktu dia kecil, sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah belah kambing. Upah sangat sikit. Belah kambing. Apa hikmah dia, tuan-tuan? Hikmah dia nak mengajak pada manusia hidup, dia kena bekerja. Itu hikmah dia. Kalau tak bekerja, tuan-tuan, nama je manusia, kena kerja, itu je. Sebab tu rasul-rasul, sehingga ada ulama sebut mana-mana rasul pun sebelum menjadi rasul dia pernah menggembala kambing. Nabi Musa pun lama menggembala kambing. Baik, sebab apa? Nak ajak manusia ni kena kerja. Kemudian bila dah berumur sikit, Rasulullah meniaga kan. Rasulullah meniaga. Malah kita baca perniagaan Rasulullah sangat hebat. Daripada Mekah pergi ke Syam tu hampir 2000 km. Hampir 2000 km. Jauh, tuan-tuan. Kan dekat? Jauh. Kita di sini ke Johor tak sampai 1000. Kita dengan highway, tuan-tuan. Kita ada highway, kita ada RNR, kita boleh makan dulu, berhenti dulu, tuan-tuan. Boleh semayang dulu. Ini cerita perjalanan di padang pasir yang jauh, tuan-tuan. Hampir 2000 km jalan padang pasir yang panas, boleh cecah sampai 50 darjah Celsius. Bukan naik kereta, naik unta. Tapi nak cerita Rasulullah kerja ni, kerja sungguh-sungguh, bukan kerja main-main. Beli barang di mana? Biasanya orang Arab. Orang Arab punya bisnes ni, bijaknya baginda Nabi SAW bila nak buat bisnes. Biasanya orang Arab ni, tuan-tuan, dia duduk di Mekah, kemudian dia berdagang pergi ke Syam, Syria. Jarak ni lebih dekat 2000 km lah, tuan-tuan. Waktu Rasulullah Isra' dan Mi'raj pun ke Baitul Maqdis, jarak dia 1500 lebih. 1500 lebih. Ini ke Syam, tuan-tuan, atas lagi. Jadi orang Arab biasanya daripada Mekah pergi ke Syam, bawa duit banyak-banyak. Sampai di Syam, beli barang di Syam, Syria, sekarang ni Syria. Kemudian beli barang di Syria. Masa itu Syria bawah Rom. Dia banyak barang-barang yang hebat lah. Bawa balik ke Mekah, jual di Mekah. Jauh ni, bukan senang. Jalan yang lebih 1500 km. Bayangkan, tuan-tuan, kita pun tak kerja macam tu, tuan-tuan. Ni bagaimana Rasulullah bekerja, tuan-tuan. Nak cerita kerja ni penting. Nama manusia kena kerja. Kerjalah apa pun, tapi jangan duduk saja. Baik, jadi tuan-tuan, Rasulullah ni bijak. Tengok orang buat macam tu, Rasulullah nampak ada peluang. Jadi kita niaga kena bijak. Rasulullah tengok di Syam ada barang Mekah yang tak ada. Apa Rasulullah buat? Rasulullah beli barang Mekah sebelum pergi ke Syam. Bijak Rasulullah. Orang Arab tak pernah buat. Jadi Rasulullah beli barang di Mekah banyak-banyak. Yang mana yang ada di Mekah yang tak ada di Syria, Syam. Beli banyak-banyak, bawa ke sana. Sampai di sana, tuan-tuan, walaupun daripada Mekah, bukan negara yang maju macam Syria, Syam, tapi sudah tentu ada barang yang mana orang Syria nak, tuan-tuan, daripada Mekah. Hari Rasulullah sampai, hari itu habis orang beli. Kemudian dah dapat duit banyak, beli pula barang Syria, Syam. Balik 1500 lebih, tuan-tuan, ke Mekah. Ni perjalanan bulan, tuan-tuan, nak sampai 1500. Sampai di sana, hari sampai, hari itu habis. Ni yang disebut dalam Quran ni. Orang Arab tengok, kita makan, dia makan. Kita meniaga, dia meniaga. Kita pergi ke Syria, dia pun pergi jauh. Takkan ni Rasul kot? Dia fikir macam tu.
Sebab tu bila kita mengajar akidah, ada satu sifat, nama dia sifat yang harus bagi Nabi kan. Apa sifat harus? Harus bagi Nabi bersifat dengan segala sifat manusia yang tidak mengurangkan darjat dia. Tidak mengurangkan darjat kenabian dia. Tak ada orang nabi-nabi ni panggil apa, dengki, contoh pecah amanah ni, tak ada. Sifat-sifat yang ada pada manusia lain, tapi sifat-sifat munafik yang ni tidak ada pada para nabi. Adapun sifat yang ada pada manusia biasa, macam mana makan, minum, sakit, marah, mungkin sedih, ada pada semua nabi. Baik tuan-tuan, firman-Nya lagi dalam ayat 38 surah Ar-Ra'd, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul sebelummu dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan keturunan. Ada isteri dan ada keturunan. Hatta kita ni tuan-tuan, kita keturunan Nabi ya. Semua kita keturunan Nabi. Sekurang-kurangnya 3 Nabi. Sekurang-kurangnya kita keturunan 3 Nabi. Yang pertama, kita keturunan Nabi Adam. Dalam Quran selalu sebutkan, ya bani Adam kan, khuzu zinatakum, wahai anak cucu Adam. Kita semua keturunan Nabi tuan-tuan. Saya keturunan Nabi tuan-tuan, keturunan Nabi. Pertama keturunan Nabi Adam. Yang kedua Nabi Syith. Nabi Adam dia ada banyak anak. Dia ada 20 anak lelaki, 20 anak perempuan. Tiap-tiap tahun Nabi Adam dia dapat anak kembar. Kembar lelaki, kembar perempuan. Tahun ni dapat kembar lelaki, kembar perempuan. Tahun depan kembar lelaki, kembar perempuan. Sampailah dapat 20 lelaki, 20 perempuan. Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi undang-undang syariat dia kahwin silang lah. Maknanya dia tahun ni dapat kembar lelaki perempuan, tak boleh dah kahwin lah, sebab tu kembar sekali. Tahun depan dapat kembar lelaki perempuan, kahwin silang lah. Yang adik kembar lelaki tu kahwin dengan kakak dia kan, kakak kembar dia tu. Yang apa, hak lelaki ni dia kahwin dengan adik kembar dia lah, yang lahir tahun kemudian daripada dia. Itu undang-undang dia. Jadi dalam banyak-banyak Nabi Adam punya anak ni, seorang saja yang ada keturunan, iaitu Syith bin Adam. Nabi Syith Syayatha Syith. Jadi dalam banyak-banyak Nabi Adam, Nabi Syith sahaja yang ada keturunan. Kita keturunan Nabi Syith tuan-tuan. Nah, keturunan Nabi Syith baru sampai kat Nabi Adam. Kemudian tuan-tuan, kita keturunan Nabi apa lagi? Yang ketiga. Ni sekurang-kurangnya tuan-tuan, mungkin banyak lagi. Mungkin banyak lagi, sebab Nabi banyak tuan-tuan. Dikatakan Rasul ada 313. Nabi ada 124,000. Cuma wajib diketahui 25. Sebab apa wajib diketahui 25? Sebab dalam Quran sebut 25. Kenapa tak sebut 313? Sebab dia punya dakwah sama. Sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah. An'budullah wajtanibut taghut. Itulah semua dakwah para rasul. Cukup sebut 25, kita tahu mana dakwah nabi-nabi yang lain, rasul yang lain. Jadi tuan-tuan, yang kedua Nabi Syith, yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Pasal apa? Lepas banjir, Nabi Nuh dia naik kapal kan. Ini cerita dalam Quran. Yang ni orang Yahudi percaya, orang Kristian pun percaya cerita Nabi Nuh ni. Naik kapal, yang naik dengan Nabi Nuh tak sampai 100. Ada sebagai riwayat sebut yang naik dengan Nabi Nuh 82 sahaja, termasuk dengan keturunan Nabi Nuh semua. Jadi bila berlabuh je kapal tu, wastawat alal judi, di bukit Judi tu, kan lepas banjir kan, dia pemakan apa semua, datang wabak. Biasanya banjir ni dia ada wabak, dia bawa kuman dan sebagainya. Meninggal semua. Tinggallah Nabi Nuh dan anak-anak dia sahaja. Maka yang ada di atas muka bumi ni semua daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kita keturunan Nabi Nuh, kita keturunan Nabi Syith, kita keturunan Nabi Adam. Mungkin banyak lagi tuan-tuan Nabi lain. Sebab dia ada 313 rasul. Katanya Nabi ada 124,000. Mungkin banyak lagi tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, semua rasul ada isteri dan dia ada keturunan dia. Wa ja'alna wa dzurriyyah, dan keturunan-keturunan dia. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita tengok tajuk baru. Rasul dari kaum lelaki. Kenapa tak ada daripada orang perempuan? Dan saya sebut kat tuan-tuan dah, kalaulah Maryam tu lelaki, Rasul Maryam. Sebab wahyu sampai dekat dia. Iz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki
Maryam kan, datang wahyu, Jibril jumpa sampaikan wahyu kepada Maryam. Tapi kenapa tidak ada rasul daripada kalangan perempuan? Semua lelaki. Semua rasul semua daripada lelaki, tidak ada perempuan. Baik. Semua rasul yang dipilih oleh Allah itu terdiri daripada kaum lelaki dan tidak daripada kaum perempuan. Perempuan tak ada, lelaki semua. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya ayat 109 surah Yusuf, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura." Jelas. Dan tidaklah kami utuskan rasul-rasul sebelum daripada engkau, melainkan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka daripada penduduk negeri itu, penduduk bandar yang bertamadun. Maksud dia mana-mana tempat Rasulullah hantar rasul, tapi daripada mana? Illa rijalan, laki. Jelas. Jadi kalau di barat tuan-tuan, dia ada gerakan apa? Feminis. Feminis. Gerakan yang mana nak sama ratakan antara lelaki dan perempuan. Sampai tuan-tuan kalau ingat dulu tuan-tuan, kita ada panggil apa? Policeman, policeman. Dan ni tak ada lah, sebab geng-geng feminis kata apa, man ni tak mau. Policeman tukang pada police officer kot, officer. Tukang, tak mau ada man. Dulu buat elektrik ni dia panggil wireman. Betul tak? Wireman yang buat elektrik. Tapi disebabkan gerakan feminis ni dia agak kuat tuan-tuan, di belah barat sangat kuat lah. Dia kata apa, wireman ni takkanlah perempuan tak boleh tukar nama jadi technician. Dulu bomba. Dia pun panggil apa? Fireman. Betul tak? Fireman. Ini orang lelaki padam api. Sekarang dia panggil apa? Firefighter ke? Macam itulah. Dia tak panggil man, dia tak panggil lah. Dia tak mau semua lelaki yang perempuan pun boleh juga. Dia sampai nama tu pun dia lawan. Kalau tuan-tuan baca gerakan feminis ni tuan-tuan, geleng kepala tuan-tuan. Sampai ada pemimpin feminis di Amerika kata, siapa mana-mana orang perempuan yang melahirkan orang lelaki, dia telah buat satu kesalahan. Sampai macam tu, punya anti dengan orang lelaki ni. Saya tak tahu tuan-tuan pasal apa. Baik. Dia sebenarnya Allah jadikan tuan-tuan masing-masing ada kelebihan dan dia ada tanggungjawab. Betul tak? Orang perempuan Allah Ta'ala lebihkan dia dari sudut anak-anak. Betul tak? Anak-anak kena taat orang perempuan lebih daripada kita laki-laki. Mak 3 kali menunjukkan tanggungjawab didik anak ni berat pada orang perempuan banding orang lelaki. Sama juga kita, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki ni pemimpin pada orang perempuan. Bukan saja-saja nak cerita tanggungjawab banyak, orang lelaki tak ada orang perempuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kenapa orang lelaki saja? Jadi kita tengok tuan-tuan, tidak ada pada orang perempuan. Baik. Tugas Rasul sangat berat dan tidak terpikul oleh kaum wanita. Jadi berat. Tidak terpikul daripada kalangan wanita. Kita tengok tuan-tuan, hatta kita tengok kat dunia ni pun tuan-tuan banyak kerja yang memang orang lelaki je buat. Ada. Contohnya macam binaan tuan-tuan, banyak lelaki banyak perempuan. Banyak lelaki, betul tak? Kalau ada orang perempuan tu mungkin susah. Tapi ada orang perempuan buat kerja yang lelaki tak boleh buat. Ada. Macam mengandung tuan-tuan, orang lelaki tak boleh mengandung. Allah Ta'ala jadikan orang perempuan dia boleh mengandung, orang lelaki tak boleh. Sebab orang perempuan ni Allah Ta'ala jadikan dia boleh tahan sakit dalam tempoh yang lama. Dia boleh tahan, orang lelaki tak boleh. Waktu nak bersalin tu macam katanya patah tulang kan. Sakit dia macam patah tulang berapa? 20 kot tulang patah sekali. Sakitnya tu. Orang lelaki kenapa tak boleh? Kita sunat pun tobat tak maulah, sekali cukup. Takut, punya takut. Saya ingat saya masa kecil-kecil dulu, masa nak sunat saya terfikir, pasal apa aku jadi lelaki tak jadi perempuan? Punya takut nak sunat tu. Tapi bila dah besar tengok isteri bersalin, ya Allah, teruknya kita punya takut. Sampai orang perempuan ni sakit tak sakit, kalau masa sakit tu tak kira lah doktor lelaki ke doktor perempuan, hilang dah malu, sakit tak tahu nak kata. Lepas tu baru dia malu boleh lah, sebab sakit sangat. Bukan senang nak keluar tu. Tapi Quran Allah Ta'ala bagi, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Mak ni sakit kan, beranak. Sebab apa? Mengandung tu sakit, susah di atas susah. Anishkur li wali walidaik, kena taat mak lebih. Dia orang perempuan nanti ada kelebihan tuan-tuan. Orang lelaki ada kelebihan, orang perempuan dia ada kelebihan dia sendiri yang orang lelaki tak ada. Baik. Jadi tugas Rasul ni berat lah. Seperti mana kita tengok bomba tuan-tuan. Bomba
Ada orang perempuan, tapi banyak lelaki ke banyak perempuan? Banyak lelaki, tuan-tuan. Tentera ada perempuan, tapi kalau infanteri ni, kalau perempuan saya ingat susah kot. Kalau semua perempuan, infanteri askar Melayu kan kebanyakannya memang dibagi lelaki lah. Perempuan ada je, bukan tak ada, tapi kebanyakan. Kita tengok kat dunia pun ada, tuan-tuan. Ada kerja orang perempuan buat, ada kerja yang lelaki sahaja buat. Baik. Kemudian, dan kiranya jawatan, dan tuan-tuan ingat dulu ada orang jadi imam semayang kan, gerakan feminis, betul tak? Semayang jadi imam. Hidup lagi saya tak tahu, Aminah Wadud dia bagi tahu, semayang jadi imam. Kalau orang lelaki boleh jadi imam, takkan orang perempuan tak boleh jadi imam? Dia macam tu dia fikir. Kalau orang lelaki boleh, dia pun boleh. Kalau orang perempuan boleh mengandung, orang lelaki nak mengandung tak boleh, tuan-tuan. Orang lelaki tak boleh mengandung. Tak payahlah nak cuba bagi mengandung. Walaupun ada orang nak jadi perempuan, betul tak? Ada kat Malaysia ni, hilang, polis duk cari. Punya nak jadi perempuan lah, dia nak period, dia nak haid, sampai dia duk update dia pun nak haid macam orang perempuan. Tak boleh, itu tipu lah. Mana ada rahim, macam mana ada haid? Mengarut. Takkan boleh mengandung ke nak period, tak boleh. Allah Ta'ala jadikanlah kemampuan orang perempuan, orang lelaki, hatta binatang pun ada kemampuan masing-masing. Baik, dan kiranya jawatan itu diberikan kepada kaum wanita, sudah tentulah mereka tidak dapat menjalankan tugas menyeru manusia ke jalan yang benar. Baik, kerana ia memerlukan pergaulan yang luas dan terpaksa menghadapi berbagai ancaman daripada musuh-musuh yang menentang. Nampak? Kita berhenti sini lah, tuan. InsyaAllah nak ceritanya nak jadi rasul, dia kena berhadapan dengan ramai orang, berhadapan dengan banyak ancaman. Jadi bagaimana kalau orang perempuan, tuan-tuan, mungkin susah nak duduk dengan orang lelaki, bincang sama-sama, peperangan, nak duduk dalam camp sekali, mungkin agak ada keterbatasan. Tapi orang perempuan dia ada kelebihan dia apa? Hatta mungkin masa dia period kan, nak jadi imam dah tak boleh. Masa period nak jadi imam pun tak boleh. Nak tawaf pun dah tak boleh. Baik. Jadi tuan-tuan, cuma kelebihan orang perempuan ni kan, dia pernah tanya Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Orang perempuan ni bila suami dia pergi jihad, suami dia semayang berjemaah, macam saya malam ni saya mai mengajar, isteri saya serika baju saya, pahala saya mengajar, dia pun dapat. Itu kelebihan orang perempuan. Apa saja kelebihan yang kita buat ni, kita keluar main mengaji apa semua ni, isteri tuan-tuan duduk kat rumah, dia dapat pahala. Itu kelebihan orang perempuan. Apa suami buat, dia dapat. Itu kelebihan orang perempuan yang tidak ada pada orang lelaki. Baik, dan disebut dalam hadis, saya habiskan tuan-tuan dengan hadis ni, mana-mana orang perempuan dia jaga semayang, salat khamsa, semayang 5 waktu, kemudian wasamat syahraha, puasa Ramadan, kemudian wa ata'at zawjaha, taat suami dia, jaga kebersihan, taat pada suami dia, nanti dia mati akan dikatakan pada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, masuklah pintu syurga, masuklah syurga melalui pintu mana yang hendak. Itu orang perempuan. Hatta kalau suami rajin ibadah, malam tahajud, buat macam-macam ibadah, mati suami masuk syurga Firdaus. Isteri ibadah tak banyak, syurga bawah ya, tapi mati nanti duduk dengan suami. Itu hebatnya orang perempuan. Allah Ta'ala mudahkan orang perempuan nak masuk syurga yang tak ada pada orang lelaki. Ada kat orang perempuan ni. Okey, nanti kita sambung tuan-tuan. Sebaliknya kaum lelaki di situ. Kita sambung di muka surat 111 lah tuan-tuan. 111 tu. Baik, cukup sekadar tu tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'uma tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman tura wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah.